Selanjutnya, kisah yang saya terima melalui kiriman SMS datangnya daripada pendengar yang bernama sebentar ya. Kak Suhaini katanya. Kak Suhaini, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Kak Suhaini dan kakak nak ceritakan kisah ni dah lama berlaku ketika arwah bapa minta tolong kakak temankan. Bayangkan arwah bapa minta tolong kakak temankan beliau pergi tanam uri adik kakak, adik yang keempat yang baru dilahirkan pada malam yang dimaksudkan. Kalau kita nak tahu, kampung kakak dulu adalah sebuah kampung di salah sebuah kawasan di Pasir Panjang. Kalau kita tanya orang-orang penduduk bekas kampung Pasir Panjang ni, ramai yang tahu ada sebuah kawasan di Pasir Panjang memang tempat tu keras Kisi. Banyak pengalaman kejadian-kejadian yang menakutkan berlaku. Jadi bapa kakak ataupun abah kakak minta temankan tanam uri adik yang nombor 4. Dan masih ingat lagi, pukul 12.30 malam kami berdua keluar dari rumah. Sebab apa? Tak nak orang lain nampak. Kampung kakak dulu, kata akak kita ni Kak Su, banyak juga kegiatan-kegiatan menyihir. Dan mereka pastinya nantikanlah kalau ada uri bayi yang baru lahir akan menjadi mangsa. Sebab itulah abah keluar waktu tengah malam bila orang-orang kampung semua dah tidur dan ramai yang tak perasan. Tapi bila saat kakak dengan abah keluar, kakak rasa tak sedap hati. Kakak macam takut, tapi abah yang katakan, tak apa, kau ikut aja ketemankan aku. Jadi kakak ni tukang pegang Kisi. Waktu itu lampu colok dipanggil. Tak ada lampu solo, kami menggunakan lampu colok. Abah kakak bawa cangkul sampai ke satu kawasan di belakang rumah Semak Samun. Kakak pegang lampu, abah kakak mula cangkul nak tanam uri yang ada dalam bekas seramik, iaitu tempat simpan beras kecil. Digunakan untuk tanam uri supaya tidak dapat dikesan oleh anjing-anjing dan juga apa jua makhluk yang akan berkeliaran di kampung kakak. Sedang bapa ataupun abah kakak cangkul tanah nak masukkan uri ke dalamnya. Pendengar Misteri Jam 12 kata Kak Su, tiba-tiba kakak terasa macam ada orang sedang mengendap dari jauh. Dari jauh nampak macam ada budak perempuan sedang berdiri tapi bersembunyi di belakang pohon. Jadi bila kakak nampak, kakak panggil, Bah. Apalah? Bah, tengok tu bah, kat pokok ujung tu. Ada orang tengok kita. Sekali abah kakak pun berhenti. Bila berhenti, tanah tu dah setengah jalan dia cangkul Kisi. Lagi beberapa kali dia cangkul, baru boleh masukkan bekas seramik dengan uri di dalamnya. Kemudian abah tengok. Astaghfirullahalazim. Su, lari. Su, lari. Bah, kenapa bah? Kisi, kakak dengan bapa abah kakak lari lintang pukang Kisi. Lari sampai masuk ke dalam rumah, tutup pintu. Kemudian Kisi, ingat lagi, masuk dari pintu belakang, pintu dapur, dah tutup semua, tutup tingkap. Tiba-tiba bila kakak dengan abah berada di tengah-tengah dapur, ada benda seolah-olah nak masuk ke dalam rumah. Beberapa kali cuba gegarkan pintu dan gegarkan tingkap. Semua ini digegarkan dalam masa yang serentak. Kalau ada seorang tu boleh gegarkan pintu, tingkap tak akan bergegar. Tapi ini semua bergegar serentak. Kemudian, kasih aku masuk. Pendengar Ria 897 FM. Kak Su kata bila kakak dah dengar suara tu, kakak menangis Kisi. Menangis tak henti-henti. Abah kakak masih ingat lagi Kisi. Dia seorang yang kuat solat, kuat berzikir. Di dapur tu dia baca surah ataupun ayatul kursi. Hanya sekali dia baca, dia sembuh. Tangannya, telapak tangan ditadahkan, kemudian dia sembuh dari satu sudut ke sudut yang lain. Gangguan berhenti tiba-tiba. Rupa-rupanya Kisi, ada seorang teman rakan sahabat ibu di kampung Pasir Panjang yang datang menziarahi ibu, dan ibu telah pun memberitahu si Polan ini yang suami malam hari nak pergi tanam uri. Dia ni Kisi memang terkenal dalam kampung, orang yang pelihara polong. Mungkin bila dia dah tahu, dia pun standby tunggu kami keluar rumah. Itulah peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran.